banyak sejarah dia sebenarnya. Dia punya sinopsis bagi Black Lives Matters ni bukan baru, tapi sebenarnya berlaku lebih awal lagi. Dan Okey, selamat menonton kepada semua para penonton. Ini Mr. Mat di sini. Dan video kali ini, sebelum kita mulakan video kita pada hari ini, Mr. Mat ingin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf saya dan batin, Hari Raya sudah berlalu 10 hari, 20 hari barangkali. Dan pada perkembangan kali ini juga kita baru mengetahui tadi bertarikh pada 7 Jun 2020, di mana kita punya PKP dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2020, iaitu diberi nama dengan Perintah Kawalan Pergerakan dia P, saya kurang pasti apa dia punya nama, nanti kamu google sendirilah. Okey, apapun, kita punya topik pada hari ini adalah mengenai sesuatu yang tular di media sosial. Namun sebelum saya mengatakan update mengenai video pada kali ini, saya mohon semua untuk subscribe, like and share kita punya video, dan jangan lupa untuk tekan notifikasi button. Okey, kita balik kepada topik kita pada video kali ini, iaitu Black Lives Matter. We have always meant something. We have always succeeded regardless. Apa itu Black Lives Matter? Tular di media sosial ketika ini dengan hashtag Black Lives Matter apabila ada satu kejadian berlaku di Illinois di Amerika Syarikat, apabila pada 20 Mei 2020 George Floyd, seorang lelaki kulit hitam berusia 46 tahun, telah dibunuh di Minneapolis, Minnesota, bukan Illinois, di Minnesota. Dan pegawai polis kulit putih Derek Chauvin yang melutut di lehernya selama hampir 9 minit ketika dia terbaring di muka dan tangan dicekup di belakang oleh ini dibuat oleh pihak polis. Jadi ini mencetuskan kemarahan kepada komuniti kulit hitam dan mendakwa polis tersebut sengaja untuk membunuh George. Seperti rantaian domino, demonstrasi besar-besaran dengan slogan Black Lives Matter muncul dalam situasi di mana Amerika Syarikat sehingga kini berhadapan pandemik COVID-19, di mana statistik terkini menunjukkan bahawa Amerika mencatatkan lebih 1 juta jangkitan dengan kadar kematian melebihi 10,000 orang. Namun slogan Black Lives Matter ni bukanlah baru, tetapi ia juga adalah perjuangan untuk menentang rasisme dan juga penentangan menghadapi ini penjajah. Apabila 450 tahun lampau ianya berlaku di dalam benua awal Amerika Syarikat pada ketika itu. Jadi kita mungkin ada yang tertanya apa dia punya ini sejarah ringkas mengenai Black Lives Matter, iaitu BLM, lebih dikenal dengan BLM. Ini merupakan BLM ini adalah gerakan hak asasi manusia antarabangsa yang berasal dari kumpulan komuniti Afrika Amerika yang berkempen menentang keganasan dan perkauman bersistematik terhadap orang kulit hitam. Okey. Dan gerakan BLM ni kerap mengadakan tunjuk perasaan yang bersuara untuk menentang kekejaman polis dan pembunuhan polis terhadap orang kulit hitam, dan isu-isu yang lebih luas seperti isu-isu perkauman, ketidaksamaan kaum dan dalam sistem keadilan jenayah Amerika Syarikat.
pada tahun 2013. Gerakan ini dimulakan dengan penggunaan hashtag Black Lives Matter di media sosial setelah pembebasan George Zimmerman dalam kematian penembak remaja Afrika Amerika Tyrone Martin pada Februari 2012. Jadi pergerakan ini diakui secara nasional untuk demonstrasi jalanan berikutan kematian dua orang Afrika Amerika pada tahun 2014, iaitu Michael Brown, mengakibatkan tunjuk perasaan dan kerusuhan di Februari di Ferguson, sebuah bandar berhampiran dengan St. Louis, dan Eric Garner di New York City. Jadi banyak sejarah dia sebenarnya. Dia punya sinopsis sebagai Black Lives Matters ni bukan baru, tapi sebenarnya berlaku lebih awal lagi. Dan saya baca ni prompter, saya tidak ada prompter, namun kita teruskan video ni. Jadi kita pergi kepada sinopsis dia yang seterusnya. Sejak tunjuk perasaan Ferguson, para peserta dalam gerakan tersebut telah berdemonstrasi menentang kematian dan banyak orang Amerika Afrika yang lain dengan tindakan polis dan atau ketika berada dalam tahanan polis, semua ditahan. Dan pada musim panas 2015, aktiviti Black Lives Matter terlibat dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 2016, dan pencetus hashtag dan ajakan bertindak Alicia Garza, Patricia Cullors dan Opal Tometi mengembangkan projek mereka menjadi rangkaian nasional lebih 30 siri aktiviti setempat antara tahun 2014 dan tahun 2016. Itu sejarah awal bagi hashtag Black Lives Matter. Dan apakah sejarah African American secara ringkas? Actually dia bermula apabila penjajahan Eropah di dunia baru, iaitu benua Amerika Utara pada tahun 17 Masihi, iaitu sejarah komuniti African American bermula pada 1619 apabila kapal Belanda membawa 20 bangsa kulit hitam daripada Afrika ke pelabuhan koloni British di Amerika Utara, Virginia. Mereka ni dibawa dan diculik oleh penjajah Portugis dan diimport ke dunia baru atas dasar permintaan buruh pada ketika itu. Dianggarkan lebih 6 hingga 7 juta bangsa kulit hitam Afrika diimport bagi memenuhi permintaan pekerja ladang kapas, tebu dan gandum. Kaum kulit hitam dianggap sebagai komoditi perniagaan, dan bangsa Eropah dengan menjadikan mereka buruh paksa, hamba, abdi pekerja di ladang itu. Jadi maka bermulalah sejarah hamba abdi di negara Uncle Sam itu. Dan kita melihat juga secara ringkas apakah peranan bangsa kulit hitam, iaitu lebih dikenali sebagai Negro di semasa revolusi pertama African American. Okey. Penentangan dan revolusi pertama bangsa Afrika Amerika bermula pada Ogos 1831 apabila Nat Turner bangkit bersama 70 orang rakan-rakan bangsa kulit hitam membunuh tuan mereka sendiri, iaitu keluarga Travis, dan berazam untuk kembali ke Jerusalem. Dalam peristiwa itu juga lebih 75 kumpulan bangsa kulit hitam membunuh 65 orang kulit putih di luar kota Jerusalem. Selepas kejadian gerhana matahari berlaku pada 21 Ogos 1831, kumpulan tersebut akhirnya ditangkap, dihukum bunuh. Namun akibat pemberontakan tersebut menjadi titik permulaan kepada penentangan Afrika American terhadap sistem perhambaan di Amerika Syarikat. Seterusnya kita pergi kepada peranan bangsa kulit hitam semasa Perang Saudara Amerika 1861. Semasa Perang Saudara antara negeri-negeri Amerika Utara dan Amerika Selatan, kaum kulit hitam menerima kesan dalam peperangan tersebut. Ianya bermula apabila Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln memperkenalkan Akta Anti Perhambaan pada 1860 dan ianya ditentang
oleh beberapa negeri-negeri selatan di Amerika. Ianya adalah kerana negeri-negeri selatan masih bergantung kepada hamba abdi kulit hitam bagi ladang-ladang estet kapas, tebu, manakala negeri-negeri utara mengamalkan hak asasi manusia serta pengenalan mesin-mesin kilang, dengan itu mengurangkan kebergantungan kepada hamba abdi daripada bangsa Afrika. 11 negeri selatan tersebut menentang akta yang diperkenalkan oleh Presiden Republikan Abraham Lincoln, meninggalkan Kesatuan Amerika Syarikat dan mula membentuk negara baru, iaitu Konfederasi Negeri Amerika. Jadi kaum kulit hitam di negeri-negeri utara diberi pilihan untuk menyertai tentera dan berjuang bersama tentera negeri-negeri utara, dan Abraham Lincoln turut mengumumkan pembebasan 3 juta hamba abdi seluruh negeri-negeri utara. Lebih 186,000 African American menyertai tentera bersekutu, dan selepas Perang Saudara tamat pada 1865 dianggarkan lebih 650,000 kematian direkodkan, dan sehingga kini ianya jumlah kematian rakyat Amerika paling ramai dalam sejarah. Kita pergi kepada pasca moden Amerika selepas abad ke-19, di mana perkembangan sejarah Amerika terus berkembang dengan bermulanya pertubuhan National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) pada 1909 di Springfield, Illinois, yang menuntut hak sama rata sivil dan orang kulit putih. Pengasasnya adalah seorang guru bernama W.E.B. Du Bois, menuntut klausa perlembagaan ke-14 dan ke-15 Amerika Syarikat dihormati dan dilaksanakan, iaitu kebebasan mendapatkan pendidikan dan hak kesamarataan di antara kaum kulit hitam dan kulit putih. Jadi secara ringkas muncul beberapa tokoh African American selepas kurun ke-19 Masihi, iaitu pemain baseball pertama dari kulit hitam Jacques Robinson 1947, Rose Park dengan kisah The Montgomery Bus Boycott Disember 1955, Martin Luther King 1963, perjuangan Muslim kulit hitam Malcolm Little 1966, Shirley Chisholm, calon Presiden Amerika pada 1972, sehingga tanggal 20 Januari 2009 dunia menyaksikan buat pertama kali dalam sejarah African American menjadi Presiden Amerika Syarikat, iaitu Barack Obama. Jadi kesimpulannya, apa yang kita lihat kesan Black Lives Movement ni adalah, pertamanya adalah penentangan terhadap penindasan kaum dan juga sikap sikap rasis lah. Okey. Jadi kita lihat di sini banyak kita perlu lihat, iaitu kita perlu elak budaya rasis demi keamanan dan kesejahteraan negara, dan kita di Malaysia perlu mensyukuri keamanan dikecapi di sini walaupun kita dalam kepelbagaian kaum. Jadi kita juga kita pernah juga melalui krisis perkauman pada 13 Mei 1969. Jadi kita harap janganlah diulang lagi, dan sentiasalah mengamalkan sikap toleransi dan saling memahami antara satu sama lain. Keharmonian bermula daripada komuniti jiran kita. Jadi at the end of this video, saya harap semua akan terus mengamalkan sikap toleransi ini dan hentikanlah budaya rasis. So at the end, Black Lives Matters. So itulah isu yang kita ungkapkan dalam video kita pada hari ini. So I hope you all have a good health, dan jangan lupa kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan dengan topik dan trending yang baru. Semoga semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Okey, sekian saja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.